Langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya
berkali-kali. Hitamnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah kurniakan kita nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah syukur kerana pada malam ini kita sama-sama dalam pengajian kelas online kita, iaitu pengajian telaki Kitab Hikam bersama dengan Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat semua? Moga-moga sahabat-sahabat perempuan semua dalam rahmat Allah, dalam kebaikan, dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah, sebelum tu boleh saya tahu suara saya di phone ataupun di laptop anda clear ke? Kita test suara dulu. Mohon bantu sahabat-sahabat sama ada suara saya clear ataupun tidak. Okey, Alhamdulillah. Kak Hasliza Mukhtar ada. Anida, Puan Anida Deris. Nurin Alisha. Okey, Alhamdulillah. Suraya Saman clear. Nur Muhiyah clear. Okey, Alhamdulillah suara clear. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa support kami dalam pengajian telaki. Terima kasih kami ucapkan kerana sahabat-sahabat banyak share kan, kongsi nota, like, tag sahabat-sahabat yang lain. Moga kita sama-sama dapat kebaikan pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini Ustazah akan bersama-sama kita berkongsi ilmu berkaitan dengan pertama sekali adalah Kitab Hikam. Malam ini pengajian kita, talaki kita Kitab Hikam, siri yang ke-11 yang bertajuk Kebumikan Kewujudanmu. Malam ini Kitab Hikam. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ataupun ingin ulang kaji pengajian kita yang lepas, sahabat-sahabat semua boleh pergi ke YouTube channel Ustazah Nur Hafizah Musa TV Online. InsyaAllah kat situ ada banyak siri-siri Kitab Hikam yang Ustazah kongsikan kita dalam pengajian telaki. Okey, Alhamdulillah. Tanpa berlengah lagi, okey, kita jemput guru kesayangan kita Ustazah Nur Hafizah Musa untuk mengupas topik Kitab Hikam pada malam ini, insya-Allah. Okey Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam ini alhamdulillah Allah permudahkan urusan kita, dapat kita bertemu kembali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon redha-Mu ya Allah dan syurga-Mu, dan kami berlindung daripada kemurkaan-Mu dan azab neraka-Mu. Kami berlindung ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan daripada doa yang tidak dimustajabkan. Kami berlindung ya Allah daripada keempat-empat perkara tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat, teman-teman, tuan-puan budiman, ya, adik-adik, bahkan anak-anak yang turut bersama dalam talaqi kitab kita yang lebih khusus, ya, pengajian yang lebih khusus, di mana selalu Ustazah sebut, biarlah kita ketika mana belajar, insya-Allah kalau boleh disebut belajar ya tuan-puan, ada catatannya, ada kalamnya, ada pennya, ada bukunya ataupun apa saja yang memudahkan kita untuk mencatat. Ya, sebab masya-Allah tuan-puan sekalian, ya mungkin pertama kali kita mendengar tentang sesuatu pelajaran itu, ya kita mungkin faham 30%. Tapi kemudian kita ulang kaji, tengok pada catatan kita, ya ingat balik semula apa yang kita kongsikan dalam talaqi hikam ni contohnya,
insya-Allah meningkat lagi 20%. Sekiranya tuan-puan ulang lagi, ya dengar balik, pergi, ya kami simpan bahan-bahan ilmiah ni dalam YouTube channel Ustazah, ya Ustazah Nur Hafizah Musa TV Online. Ada juga kami sharekan dalam Telegram, ya, dan banyak platform yang kami kongsikan dengan tujuan apa? Supaya kita boleh ulang kaji kembali. Masya Allah tuan-puan sekalian, sebagai contoh macam segala pengisian dalam rumah tangga syurgawi yang kami semua bermukim lah, ya, dalam Facebook Rumah Tangga Syurgawi kurang lebih sebulan, ya, dengan semua peserta. Di sana diaturkan beberapa siri, ya, kurang lebih 25 jam pengisian. Jadi telah kami mudahkan, kami buatkan dalam bentuk compile dalam e-video. Masya Allah, Ustazah rasa sangat terharu bila menerima banyak email, ya, dan juga WhatsApp, ya, daripada sahabat-sahabat kita. Ya, bahkan ada satu email tu daripada seorang suami dan isterinya sekali, ya, mengucapkan terima kasih, ya, atas perkongsian tersebut. Alhamdulillah jadi lebih segar kehidupan berumah tangga. Bahkan ada yang WhatsApp Ustazah mengatakan dia menjadikan pengisian-pengisian itu, bukan Ustazah seorang je yang memberi pengisian, ramai lagi asatizah yang lain. Mereka menjadikan pengisian-pengisian itu sebagai, ya, seperti pillow talk antara suami dan isteri. Dengar, ya, pengisian yang insya-Allah merupakan nasihat yang baik sebagai pedoman kita bersama. Jadi bila kita buat demikian sahabat-sahabat, insya-Allah naik lagi kefahaman kita sampai 70%. Nanti dah faham, sampaikan kepada yang lain, kongsikan dengan yang lain. Masya-Allah barakah daripada itu tuan-puan sekalian. Kefahaman kita akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Demikianlah bila Ustazah belajar hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, masa belajar dulu tuan-puan sekalian, masa di Jordan lagi, beli semua, ya, hampir semualah kaset-kaset Syekh Said Ramadan Al-Buti tentang hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, bila ada peluang dengar kemudian catat. Ya, bila tak faham ada halaqah bersama dengan sahabat, ya, bersama dengan orang-orang Arab, ya, kita tanya apa yang kita tak faham. Kemudian cuba diperkukuhkan lagi. Ya, dengan ada satu kitab tuan-puan sekalian, masya-Allah kitab tu Ustazah risau sangat kalau hilang. Ya, selalu doa, ya Allah kitab ni jangan hilanglah ya Allah, ya. Macam sekarang tuan-puan kitab tu tertinggal dekat office. Sekarang work from home kan, ya, jadi tak boleh ke office. Jadi menyimpan niat insya-Allah dapat je pergi office, antara benda pertama Ustaz nak tengok, nak ambil balik adalah kitab yang bertajuk Mudzakkirah fi Manazilis Siddiqin, Mudzakirat fi Manazilis Siddiqin wal Rabbaniyin, iaitu karangan Dr. Said Hawa. Di mana kitab itu juga mengulas, ya, tentang hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mungkin masa dulu tuan-puan, masa mendengar kali pertama, masa belajar kali pertama, fahamnya sikit je. Ya, tak nampak sangat apa yang dimaksudkan oleh Syekh dan sebagainya. Tapi kemudian, ya, berbincang, berdiskusi, khususnya dengan suami Ustazah sendiri. Ya, tak faham yang ni maksudnya apa, ya. Sebab Dr. Azhar sempat dapat belajar dengan seorang syekh di Amman ketika itu, ya, anak Said Hawa sendiri, Syekh Said Hawa, jadi dapat lebih mutamakin dalam memahami, ya, hikmah Ibnu Athaillah itu. Jadi diskusikan, tapi subhanallah tuan-puan sekalian, semakin lama, ya, kemudian tengok balik, murajaah balik, ulang kaji balik. Bahkan sampai ke hari ini Ustazah masih mendengar lagi, ya, dalam YouTube ada, boleh dengar sekarang, ada syarahan hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, oleh Dr. Ali Jum'ah dan ramai lagi syekh-syekh yang lain. Dengar lagi sampai kita makin faham dan makin faham. Tadi petang tadi sempat cakap dengan anak-anak, tolonglah dengarlah. Sekarang Umi dah masuk hikmah yang ke-11. Maknanya ada 10 dah hikmah dah Umi dah terangkan sebelum ni. Cakap dengan anak menantu, ya. Jadi pilot talk lah anak menantu ni kan, ya. Biar malam-malam boleh dengar apa yang Umi bicarakan tentang hikmah Ibnu Athaillah daripada nombor 1 sampai 11 termasuk malam ni. Sebab macam mana Ustazah rasakan tuan-puan betapa bermanfaatnya ilmu itu kepada kami, demikianlah, ya, kami usahakan dengan izin Allah agar tuan-puan juga dapat bersama-sama dengan kami menikmati hidangan ilmu, ya, yang sangat bernilai, yang dikaitkan segala sumbernya kembali dengan Al-Quran, ya, dan juga sunnah Nabi SAW. Minta maaf panjang pula kita punya mukadimah malam ni, Amar. Okey.
Baik, sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat kepada hikmah yang ke-11. Ya, insya-Allah mungkin ada pertama kali yang join kita, jadi 10 hikmah yang terdahulu, ya, mungkin tak tahu yang mana satu, jadi boleh ulang kaji. Baik. Ustazah akan bacakan tuan-puan sekalian hikmah ini. Hikmahnya tak panjang, ya, jadi tuan-puan sahabat semua akan baca ya di tempat masing-masing untuk kita sebut sekali lah hikmah ataupun lafaz dalam bahasa Arab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Ustazah ulang lagi sekali. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Maksudnya ialah tanamkanlah, idfin, kebumikan. Ini satu ayat perintah, fi'il amar. Kebumikan, tanam. Nak tanam apa? Tanam orang? Ya, tanam apa? Idfin wujudak. Tanamkanlah kewujudanmu fi ardil khumul, di bumi yang tidak terkenal, di bumi yang rendah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam sudah tentu hasilnya tidak sempurna. Masya Allah. Satu hikmah yang ringkas, ya, itu yang layak dikatakan hikmah. Ya, satu kalam, perkataan, kalimah-kalimah yang ringkas tetapi mengandungi maksud yang tersirat, ya, mengandungi maksud yang terlalu istimewa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini merupakan satu hikmah ataupun taujihat, pesanan, tausiah, peringatan yang sangat penting kepada kita semua. Ya, kepada anak-anak, ya, kepada orang muda, tuan-puan sekalian, bahkan kepada semua, kepada semua. Mari kita fahami betul-betul, ya, apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian disyarahkan oleh ramai masyayikh yang lain tentang maksud hikmah yang ke-11 ini. Kenapa disuruh tanam? Ya, perkataan di sini agak bombastik, ya, ada metafora dan sebagainya. Disuruh menanam kewujudan kita di bumi yang tidak terkenal, ya, di bumi yang rendah. Bila sebut dalam bumi, tuan-puan sekalian, dalam tu panas, dalam tu gelap, dalam tu maknanya orang tak tahu apa yang ada dalam bumi. Maka disuruh kepada kita semua untuk apa? Ya, tanam dulu diri kita dalam tanah kerendahan. Tanam dulu kewujudan kita di atas, di dalam tanah kerendahan. Kenapa? Sebab kita boleh melihat daripada sunnatullah sebuah kehidupan, tuan-puan sekalian. Kita boleh tafakur, ta'ammul daripada benda-benda yang kita lihat. Dan dalam hikmah ini telah diberikan satu perumpamaan yang dikaitkan dengan tanaman. Seperti dikaitkan dengan tanaman. Maknanya apa? Kita boleh lihat tanaman contohnya. Ya, kalau kita tidak tanam terlebih dahulu di dalam tanah kerendahan, ya, di dalam tanah yang, yalah, bila tanam dalam tanah gelap, ya, tak ada orang tahu pun. Bila kita tak tanam pokok tu, tuan-puan sekalian, tak tanam dalam tanah, manakan mungkin dia membesar, dia kembang, dia rendang. Manakah mungkin dia menghasilkan buah yang baik, tanaman yang baik? Kenapa? Sebab kita tidak tanam dia di bawah tanah kerendahan. Masya Allah, Ustaz teringat, ya, pengalaman baru lagi balik ke kampung, ya, sebelum PKPB, tuan-puan sekalian. Balik kampung, tengok mak sangat terhibur dengan bunga-bunga yang banyak, ya, di halaman rumah. Bahkan ada bunga-bunga arwah kakak Ustazah, Ustazah Nurhayati Musa, ya, mak bawa balik daripada rumah arwah, bawa balik ke rumah kami di kampung di Negeri Sembilan. Ya, mak jaga, Masya Allah, bunga dia keluar dengan sangat cantik, ya. Dan mak macam bercakap-cakap dengan bunga itu kan, ya, sebab tu bunga arwah, ya, anak sulung ibu Ustazah. Jadi bila kami nampak mak memang minat bunga, jadi Ustazah dengan kakak pergi dekat pusat bunga, nursery bunga. Kemudian kami beli bunga-bunga untuk bawa balik pada mak, ya, biar mak suka lagi tengok bunga yang banyak. Tapi ada satu bunga tu, tuan-puan sekalian, bunga tu tinggi, bunga dia warna kuning. Ya, bunga tu dah tinggi dah, bunga warna kuning rendang sangat. Ustaz kata dengan juru jual bunga tu, ni bunga hidup, ya. Ustaz kata dengan dia, boleh tak nak beli yang ini?
nak beli yang ini tapi dia kata boleh tu boleh, cuma nanti bila sampai dekat rumah sana kena tukar pasu dia sebab pasu ni dah macam nak merekah dah sebab dia makin besar pokok tu. Dan dia bimbang ketika mana ditukar pasu bunga tu, dia bimbang nanti bunga tu tak cantik ataupun bunga tu layu. Yang ustazah ni tuan-puan sekalian, ya, walaupun diberikan pilihan bunga yang dah kembang tu dengan anak tunas dia. Ada tunas dia tapi sebab nampak cantik bunga tu, pilihan ustazah adalah bunga yang dah tinggi tu. Jadi bawa balik, okey, tukarkan dekat dalam pasu yang lain, ya, yang lebih besar. Lepas beberapa minggu, mungkin sebulan, bila ustazah balik semula ke rumah, mak cakap pokok ni memang tak menjadi kak cik. Bila kita dah tukar dia, ya, kita masukkan tempat lain, akar-akar dia tu ada banyak yang tanggal, ada banyak yang patah, memang tak menjadi. Jadi ustazah pun tengok, Masya Allah pokok tu dah tertunduk dah layu dah pokok tu. Masya Allah tuan-puan sekalian, kita boleh lihat bagaimana alam ini mendidik kita. Ya, bagaimana alam ini mendidik kita. Sesuatu yang tidak kuat akarnya, yang tidak kuat asasnya, dia tidak akan dapat bertahan lama. Ya, dia tidak akan subur, apatah lagi ketika mana kita nak menilainya pada perspektif menerusi pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang menjadi, apa yang Allah redha ataupun tidak. Jadi sebab itu, ya, Masya Allah dalam, ya, hikmah yang ke-11 ini, kita akan tengok huraian demi huraian, ya, yang mana ustazah banyak melihat huraiannya kepada, ya, pandangan Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam mengulas hikmah yang ke-11 ini. Pertama sekali, ya, tuan-puan sekalian, dalam kitab ini sebut, ya, pertama sekali yang dimaksudkan dengan al-khumul, ya, al-khumul ni kadang-kadang orang menggambarkan kalau dalam bahasa Arab, al-khumul ni adalah ta'nil kasal, maknanya malas. Sebenarnya makna dia bukan malas, tetapi dalam makna hikmah ini al-khumul ialah al-ibti'adu 'anil adwa'i wa 'an asbabi syuhrah wa an yakuna al-insan majhulan ladal akhirin la ya'rifuhu aktsarun nas. Ustazah harap sangat dapat dengar sampai habis penghuraian ni, supaya kita tak dengar separuh dan nanti kita salah faham. Untuk makna al-khumul, tanah kerendahan tu tuan-puan sekalian, maksud dia apa dalam konteks hikmah ini? Kita ambil makna yang instan, yang segera, maksudnya adalah al-ibti'ad, menjauhkan. Iaitu menjauhkan daripada anil adwa'i wa an asbabi syuhrah, daripada segala bentuk sebab musabab kemasyhuran. Okey. Ada satu gesaan, saranan, peringatan, tausiah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita semua. Supaya apa? Supaya biarlah kita ini dalam perjalanan langkah kita, dalam proses perjalanan hidup kita, kita ada menanam, ya, diri kita dalam tanah kerendahan, di mana ardul khumul di sini bermaksud kita menjauhkan diri daripada segala asbab ataupun sebab-sebab kemasyhuran, iaitu yang ingin supaya dikenali orang ramai, supaya dikagumi orang ramai, supaya diminati orang ramai, ya. Jadi peringatannya apa? Tanam dulu diri kamu dalam tanah kerendahan. Kenapa? Sebab percayalah, sesuatu yang tiba-tiba meletup tuan-puan sekalian, sesuatu yang terus, ya, menjadi perhatiannya untuk kemasyhuran, menjadi perhatiannya untuk diminati, ya, dikagumi oleh manusia-manusia sekelilingnya, ia adalah umpama benih yang kita campak saja tapi tidak kita tanam dengan sebaik-baiknya. Ataupun macam cerita ustazah tadi, nampak pokok tu cantik, terus ambil pokok yang besar tu, letak saja tanpa kita ambil kira bagaimana yang berlaku kepada asasnya, kepada akarnya. Inilah di antara perkara yang kita tekankan. Ya, bahkan ustazah pernah tekankan perkara ini ketika mana dalam satu program dulu, ya, program dengan muslimah, dengan pendakwah-pendakwah dai muda, ya, tuan-puan sekalian, sama ada laki-laki ataupun perempuan,
Ini antara perkara yang selalu ustazah tekankan, bahkan kepada anak-anak juga, ya. Jangan fikir nak masyhur, jangan fikir nak popular, jangan fikir nak dikenali, jangan fikir nak begitu begini semata-mata, tapi ingat, ya, sesuatu yang tidak ditanam, sesuatu yang tidak dibajai, yang tidak subur pada peringkat awalnya, ya, dengan segala ramuan yang sepatutnya ada kepada benih yang ditanam tadi, kalaupun naik tidak akan dapat bertahan lama. Ya, kalaupun naik, lebih-lebih kita takut menggelincirkan kita sendiri daripada pandangan Allah, daripada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebenarnya tuan-puan sekalian, ini adalah satu taujihat daripada syekh kita, ya, yang sangat ikhlas memberikan pimpinan, nasihat kepada kita. Sebab ini adalah sebuah proses kehidupan yang panjang. Ya, sebuah proses kehidupan yang panjang di mana di sana kita bercakap pasal istiqamah, di mana kita bercakap pasal husnul khatimah, permulaan yang baik, tengah yang baik, pengakhiran yang baik. Maka kita kena meraihkan taujihat-taujihat ataupun nasihat yang seperti ini. Baik, mari kita lihat, ya, tuan-puan sekalian. Seperti mana alam tanam-tanaman ataupun tumbuhan. Sebelum cakap pasal tumbuhan, kita cakap pasal bangunan sikit, ya. Okey. Bangunan, ya, kita nak tengok bangunan menara KLCC yang tinggi, kita nak tengok, ya, Zamzam Tower, ya, menara Zamzam dekat Mekah sana, tuan-puan sekalian, yang masya-Allah boleh tengok dokumentari dia macam mana ia dibina. Maka sudah barang pasti yang paling penting untuk membina menara yang setinggi itu, semanfaat itu, yang mengkagumkan dan sebagainya, yang paling penting adalah foundation dia. Ya, kena dikaji bagaimana struktur bumi. Kena dikaji berapa foundation yang mesti ada untuk ketinggian yang begini. Kena dikaji berapa, ya, kekuatan di pasak bumi itu yang mesti ada, ya, untuk peranan ataupun menara itu sempurna. Menara itu boleh bertahan lama. Tak mungkin kita nak buat menara untuk 2-3 hari, tapi kita nak buat sampailah, insya-Allah, sampai bila-bila, sampai orang kata, ya, sampai hancur bumi ni, datang kiamat dan sebagainya. Kalau boleh macam tu kita nak buat bangunan. Ya, jadi boleh nampak idea awal, konsep awal bagaimana pentingnya dalam perjalanan kehidupan ini, tuan-puan sekalian, kita menanam kewujudan kita di tanah kerendahan, menjadi seorang yang tawaduk, ya, yang tidak meletakkan syuhrah, kemasyhuran, ya, sebagai perhatian awal dalam kehidupan kita, sebagai cita-cita kita, sebab nanti kita akan tengok, ya, bagaimana perjalanan itu akan berlarutan, berpanjangan sehingga husnul khatimah, insya-Allah. Kalau kita melihat kepada tanam-tanaman, tuan-puan sekalian, di sana ada zuhurun nabat yamurru bimarhalatain. Kalau kita tengok pada tanam-tanaman, kita akan tengok ada 2 marhalah ketika mana tanam-tanaman itu untuk berhasil kepada manusia. Pertama dinamakan sebagai marhalatut ta'sis, marhalah pembinaan. Marhalah pembinaan. Dan yang kedua adalah marhalatun namwi wal ita'. Yang kedua adalah marhalah kesuburan dan mula mendatangkan hasil pemberian untuk orang lain. Ya, marhalah yang kedua adalah marhalah di mana manfaat tu boleh tersebar. Ya, manfaat tu boleh dikecapi dan dinikmati oleh orang lain. Marhalah yang pertama, marhalah adalah peringkat, ya. Peringkat yang pertama, marhalatut ta'sis, peringkat pembinaan. Ini antara beberapa perkara, ya, yang jadi macam perhatian ustazah sendiri sebagai seorang ibu, ya. Anak-anak sekarang makin membesar, kan, makin membesar. Bukan tak nak didedahkan dengan ceramah-ceramah, ya, nak suruh dia apa semua. Sesekali ustazah akan biasakan. Ya, sesekali ustazah akan biasakan. Tapi sebenarnya bermula daripada bawah tu sangat penting. Jadi sebenarnya yang penting sekarang adalah marhalatut ta'sis. Sesekali okey masuk dalam mainstream, ya, sesekali cuba bagaimana nak bawa diri, nak berceramah, ya, nak mengajar dan sebagainya. Tapi jangan lupakan marhalatut ta'sis. Dan kita akan lihat apa yang berlaku pada marhalatut ta'sis, apa yang berlaku pada marhalah, ya, peningkat ataupun kita kata peringkat asas tadi. Ya, pada peringkat asas, tuan-puan sekalian, ada 3 perkara yang nak kita lazimi. Ini yang kita kata idfin wujudaka fi ardil khumul
tanamlah diri kamu dalam tanah kerendahan. Biar kamu ada masa untuk 3 perkara ini. Bahkan 3 perkara ini, walaupun saat itu kamu dah masyhur, walaupun saat itu kamu jadi pemimpin, walaupun saat itu kamu jadi pemuka masyarakat dan sebagainya, tapi 3 perkara yang merupakan asas yang membentuk dan membangunkan kamu akan menjadi iltizam kamu walaupun kamu sudah berada di puncak kemasyhuran. Walaupun kamu sudah berada, ya tak kisahlah pada tahap mana pun yang Allah letakkan kita, tapi iltizam kita dengan marhalatut ta'sis, dengan peringkat awal tadi, di mana di sana ada 3 perkara, itu mesti sentiasa istiqamah, konsisten dengan 3 perkara ini, walaupun nanti kita semakin di atas, mungkin dikenali, ya mungkin disukai, mungkin diberikan jawatan, mungkin diberikan pangkat dan sebagainya, wallahu a'lam. Tetapi seseorang yang membina asas yang baik dalam dirinya, insya-Allah dia akan terhindar daripada perkara-perkara yang menjerumuskan ke lembah kebinasaan. Apa dia 3 perkara tu, tuan-puan sekalian? Ya, pertama adalah al-ilmu. Pertama adalah ilmu. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, "Fala yajuzu li an atakallam bainan nasi wa an aqudahum ila ma ara annahu al-haq biduni ilmi." Masya Allah. Ya, kata Syekh, "Fala yajuzu li," tidak sepatutnya untuk aku, tidak sewajarnya bagi aku, an atakallam bainan nas, untuk aku bercakap di tengah-tengah manusia, bercakap di tengah-tengah khalayak, bercakap di hadapan orang, wa an aqudahum ila ma ara annahu al-haq, dan aku memimpin mereka, memimpin kepada sesuatu yang aku lihat macam benar, sesuatu yang aku berpandangan ia benar, aku bawa orang ikut aku pimpin orang kepada sesuatu yang aku sangka, yang aku berpandangan ia adalah benar, biduni ilmin, padahal aku tidak ada ilmu. Padahal aku tidak tahu pun apakah itu sebenar-benarnya hakikat kebenaran ataupun tidak, kerana kita tidak membina peringkat taksis, peringkat asas tadi, iaitu apa? Mestilah ia melazimi daripada awal, tuan-puan sekalian, menuntut ilmu, mengisi diri. Ya, sebab itu di peringkat mana pun kita ada, kita pemimpin ke, kita orang kaya ke, ya kita masyhur ke, jangan tinggal menuntut ilmu, jangan tinggal, kerana iltizam kita dengan menuntut ilmu yang menjadi santapan rohani kita, mental kita, menjadi cahaya nur kepada hidup kita, itu adalah iltizam sepanjang hayat, tulal hayat, sepanjang hayat. Ya, masakan kita memimpin manusia, tetapi kita memimpin bidunya ilmin, tanpa ilmu. Ya, kita tak tahu pun betul ke tak betul ni, mana sumber dia, mana rujukan dia, mana hujah dia. Ya, kita ikut sedap cakap, ikut sedap perasaan, ikut sedap fikir. Tak boleh, tuan-puan sekalian. Ia akan sampai ke satu titik di mana akan berlaku kegelinciran, ia akan berlaku kesilapan dan sebagainya. Ya, dan ini ditekankan oleh para syekh, ya, yang telah pun melalui perjalanan ini lebih awal daripada kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tazkiyatun nafsi. Ini yang ketiga. Apa yang kita nak buat daripada awal lagi sampailah tulal hayah sepanjang hidup kita. Yang kedua adalah tazkiyatun nafsi, komitmen kita terhadap penyucian jiwa. Fan-nafsu kama huwa ma'lum ammaratun bisu'. Kerana sesungguhnya nafsu ini seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu itu ammarah, ada bahagian nafsu, ada jenis nafsu. Ya, kalau tidak dididik, kalau tidak dibersihkan, tidak disucikan, maka ia akan bertindak menggelepar, tuan-puan sekalian. Apa dia? Dia akan memaksa, ya, dia akan menekan tuan dia untuk apa? Bisu'i, dengan perkara-perkara yang mungkar, dengan perkara-perkara yang buruk, dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan, ya, rahmat Allah, ataupun boleh mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-puan sekalian, ya, yang disebut sebagai tazkiyatun nafsi, ini adalah komitmen berterusan. Ya, sebab itu, ya, kalau ini Ustazah dah ringkaskanlah, ya, pada huraian yang dibawa oleh Dr. Said Ramadan ni. Ustazah ringkaskan, sampaikan dia kata macam ni. Pada satu tahap, andai kata seseorang itu diberikan tanggungjawab kepimpinan. Ya, biasanya kalau sebut pemimpin-pemimpin ni pasti masyhur, ya, akan terkenal kan, ya, akan dikenali, akan dicari, ya, akan dihormati. Masya-Allah, tengok saja tuan-puan, ya, pemimpin kalau datang memang senang kan, ya, orang jadi pemimpin ni.
dari sudut yang senang lah ya, yang susah pun tanggungjawab susah juga kan ya. Maknanya tak payah cari parking ya, ada tempat duduk disediakan, ditunggu, dihormati, ya macam-macam lah. Tapi kata ya seperti mana yang dijelaskan dalam hikam ini, komitmen tazkiyatun nafsi sebagai mabda awal ya pada kehidupan kita ini, walaupun dia sudah berada di peringkat yang tinggi tuan-puan sekalian, tetapi tetap dia iltizam dengan tazkiyatun nafsi. Ya, Masya Allah, tinggi-tinggi pun pangkat dia, Quran sentiasa baca tuan-puan. Ya, Masya Allah, seorang ulama menunjukkan kepada kita, boleh baca dalam kitab Fiqhu Birril Walidain, ya. Ada seorang ulama dahulu, dia memang masyhur tuan-puan sekalian ya, kalau dalam maksudnya dalam zaman dia, kalau dia mengajar Masya Allah ya, ribuan orang yang datang, tapi dia nak menjaga diri dia, iltizam dia kepada tazkiyatun nafsi. Bila dia balik rumah tuan-puan sekalian ya, dia tengok kaki mak dia ya, maknanya kaki yang berdebu, berpasir, lalu apa dia buat ya, dengan janggut dia tu tuan-puan ya, dia cuci kaki mak dia dengan janggut dia, dia bersihkan kaki mak dia dengan janggut dia, dan ketika itu dia merasakan, aku bukan sesiapa, aku hanyalah pencuci kaki ibuku sahaja. Masya Allah. Dia nak jaga tawaduk tuan-puan sekalian, nak jaga tawaduk, nak jaga kerendahan hati. Sebab sebaik saja hati ini mula meninggi diri, sebaik saja hati ini mula lupa dengan hakikat kita sebagai hamba Allah, maka segala macam bentuk penyakit ya yang akan menjadi jalan penyelewengan kita daripada kebenaran itu akan mudah sangat berlaku kepada diri kita, wal-iyazubillah. Jadi tuan-puan sekalian ya, walaupun sudah berada pada pangkat yang tinggi, yang hebat, yang masyhur sekalipun tuan-puan sekalian, tapi tidak pernah meninggalkan profession kita yang sebenar, tanggungjawab kita yang sebenar. Apa dia? Tanggungjawab untuk menyucikan diri. Apakah kita lupa dengan sepotong ayat Al-Quran ya, yang menyebutkan tentang peranan ya, peranan diutuskan Nabi SAW seperti mana yang disebut dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatuna wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kama arsalna fikum rasula, seperti mana kami telah mengutuskan di kalangan kamu seorang rasul, seorang pesuruh. Pesuruh Allah, yakni rasul. Apa tugas rasul itu? Yatlu alaikum, ya, dia membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, memperdengarkan kepada kamu firman-firman kami, memperdengarkan kepada kamu, membacakan kepada kamu kalamullah. Wa yuzakkikum, dan dia bertugas, berperanan, ya, baginda berperanan untuk menyucikan kalian, menyucikan daripada syirik kepada tauhid, menyucikan daripada jahiliyah kepada Islam, menyucikan daripada jiwa yang kotor kepada jiwa yang bersih, daripada ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada menyembah manusia, menyembah yang selain Allah, menjadi hamba kepada harta, menjadi hamba kepada pangkat kemasyhuran, kepada hakikat yang sebenar, menjadi hamba kepada Allah. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan baginda mengajarkan kepada kamu kitab dan juga hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan baginda mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Jadi tuan-puan sekalian, ya, yang kedua pada komitmen dan iltizam yang mesti ada kepada kita untuk kita meraihkan taujihat daripada hikmah Ibnu Athaillah ini. Apa dia? Irfin wujudaka fi ardil khumul. Apa maksud? Kebumikan diri kamu dalam tanah kerendahan. Ya, dalam tanah kerendahan maksud dia kita memulakan perjalanan kita, asas kita, ya, dengan mencari ilmu, melengkapkan diri, mengisi dengan ilmu sepanjang masa, dan yang kedua adalah tazkiyatun nafsi. Yang ketiga tuan-puan sekalian, thalithuha, yang ketiga adalah tathhirul qalbi min mahabbatil aghyar. Masya Allah, yang ketiga adalah berikan fokus dan perhatian
untuk menyucikan hati kita daripada mencintai ataupun daripada memikirkan, menginginkan, ya, ketagih dengan perhatian dan cinta yang selain Allah. Masya Allah. Sucikan hati kita min mahabbatil aghyar, yang selain Allah. Harus difaham di sini tuan-puan. Bukan bermakna Islam tak bagi kita mencintai yang selain Allah. Ini kena faham betul-betul. Ya, bukan Islam tidak membenarkan untuk kita dicintai. Dan yang mencintai kita tu adalah yang selain Allah. Apakah Islam melarang? Tak. Dalam Al-Quran dah sebut. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, bersangatan cintanya kepada Allah. Makna di sebalik itu apa dia tuan-puan? Ya, boleh jadi kamu sayang kepada anak kamu, tapi kamu teramat sayang kepada Allah. Boleh jadi kamu cinta kepada suami kamu, tapi bukan bandingan dengan cinta kamu yang bersangatan kepada Allah. Boleh jadi kamu admire sungguh dengan isteri kamu, sayangnya dekat isteri kita, tapi bukan bandingan dengan cinta kita kepada Allah. Kerana cinta kita kepada Allah adalah asyaddu hubba, bersangatan cinta kepada Allah. Demikian juga, ya, kita sebagai manusia, fitrah kita nak disayangi oleh suami, nak disayangi oleh ibu bapa, nak disayangi oleh orang ramai, oleh adik-beradik. Tapi semua itu bukan pada tahap asyaddu hubban, bukan pada tahap melampau, bukan pada tahap bersangatan. Sebaliknya, yang sangat-sangat, yang betul-betul cinta yang amat, dan kita ketagih meraih cintanya adalah cinta Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perjalanan ataupun dalam idfin wujudaka fi ardil khumul, okey, jaga diri kamu, tanam diri kamu pada tanah kerendahan, bermaksud kita iltizam daripada awal lagi kita dah buat, daripada awal kehidupan kita, daripada muda lagi, ataupun daripada sebaik kita hijrah tuan-puan sekalian, ya, boleh jadi kita hijrah umur 40 tahun, ya, 45 tahun, barulah kita betul-betul, ya, hijrah daripada jalan yang mungkin jalan yang kurang baik kepada jalan yang baik tadi. Maka mulai daripada itu tuan-puan, belajar untuk berada pada marhalatul ta'sis, peringkat asas terlebih dahulu. Di mana peringkat asas ini memberikan maksud 3 perkara tadi mesti kita jadikan rutin, mesti kita berikan perhatian, dan kemudian iltizam, ya, jaga sampailah mungkin kita berada di puncak kemasyhuran, ya, diberikan amanah tanggungjawab yang banyak sebagai pemimpin, ya, mendapat pengikut yang ramai dan sebagainya, ya. Tetapi ketika itu insya-Allah fi amanillah, ya, dalam keadaan yang selamat. Kenapa? Sebab kita sudah diberikan ramuan penting, ya, diberikan baja yang penting untuk tanaman tadi. Akar dia dah kuat dah. Ya, tanaman tu sangat bagus, diberikan cukup oksigennya, cukup airnya, cukup bajanya. Ketika mana dia merendang tinggi, ya, ketika mana dia menghasilkan buah yang baik kepada orang lain, insya-Allah, ya, dia boleh berdiri teguh, dia tidak akan rosak, ya, dia akan selamat insya-Allah dengan ramuan-ramuan 3 yang telah kita sebutkan tadi. Kalau Mar faham ni, insya-Allah yang lain pun faham. Boleh Mar? InsyaAllah boleh Ustazah. Bahkan, ya, tuan-puan sekalian, Ustazah pernah mendengar, ya, seorang sahabat kita, dan beliau itu telah pun meninggal dunia. Ustazah dengar ni waktu muda-muda lah cerita tentang beliau ni, iaitu almarhum Ustaz Asri Rabbani. Ya, ini cerita yang saya dengar dulu, ya. Mudah-mudahan beliau di sisi Allah jauh lebih baik daripada sangkaan baik kita kepada beliau. Kita pun dah cakap beliau baik, tapi mudah-mudahan di sisi Allah lebih baik daripada itu, ya, insya-Allah. Masa tu tuan-puan, Ustazah, sahabat Ustazah masa dekat Jordan dulu, ya, ramai juga yang baiklah dengan dengan almarhum ni dan sebagainya, dengan sahabat-sahabat almarhum. Jadi lepas tu sampailah cerita kepada Ustazah, almarhum ni Allah berikan suara, nikmat suara yang sedap. Mar kenal kan Ustaz Asri Rabbani? Masya Allah, Masya Allah. Ya, Ustazah membesarlah dengan lagu-lagu beliau, ya. Kalau dengar dulu lagu munajat tu, Masya Allah, meremang dulu Roma, Masya Allah. Lagu munajat, dia ada 2 versi munajat. Dua-dua tu Ustazah memang hafalkan, ya, dan memang membesar jugalah, selalu dengar. Masya Allah, beliau diberikan suara yang sangat lunak, merdu. Nak mencari kualiti suara yang macam tu
Wallahu alam apakah ada penggantinya sekarang ya ataupun tidak. Kerana power yang Allah berikan kepada suara itu. Dan sudah barang pasti tuan-puan, suara itu dikagumi, ya, ditakjubi oleh orang ramai. Jadi mendapat puji-pujian, ya. Jadi ramai pengikutnya, ramai pengkagumnya. Jadi bila berhadapan dengan pujian-pujian orang, sedapnya suara Syekh mantap, suara Syekh first class, ya tak ada orang boleh lawan suara Syekh dan sebagainya lah ya. Mungkin itulah antara pujiannya, macam yang Ustaz pun puji macam tu juga pada Ustaz Asri ya. Lalu kata sahabatnya, biasa lepas konsert ya, konsert nasyid ya, konsert macam konsert yang Islamik lah ya, yang maknanya ada pentomen tentang apa drama Islam dan sebagainya. Maka beliau akan menawarkan diri ya untuk mengemaskan, mengangkat kerusi, ya kemas itu ini. Kalau ada sampah kat dewan, tak apa biar saya angkat. Bahkan sampai satu tahap kata sahabatnya, ya beliau lepas program, lepas dipuji-dipuji, ya beliau suka sangat pergi cari tandas dan bersihkan tandas tu. Ya. Jadi ini adalah satu inisiatif beliau sendiri ya ketika mana beliau kongsikan dengan sahabat-sahabat beliau untuk menjaga hati. Ya, bercakap, monolog dengan diri sendiri. Apa yang orang kagum ke aku? Apa yang orang kata aku hebat? Aku ni cuci tandas orang keluar tadi, pergi buang air, biasanya aku cuci tandas ni. Ya, aku bersihkan balik. Ya, sampai merasakan ya aku ni layaknya di sini je kan. Masya Allah. Lagi satu, cakap pasal tandas apa semua ni kan Mar. Saya teringat Mar, Ustazah masuk satu simpang baru lagi lah kisah ni, masuk satu simpang. Lepas tu masuk kat simpang tu, ada lori sampah. Lori sampah. Jadi, bila Ustazah nak keluar tak boleh dah. Nak keluar tak boleh kecuali kena tengok. Sebab jalan ni jalan ke Madinatul Hufaz. Ya? Jadi ada satu lorong kan yang macam tak boleh selipis. Kan? Jadi Zah kena tengok je. Dan tak nak gesa pun. Walaupun sebenarnya memang nak cepat. Tapi tak sampai hati nak gesa. Jadi subhanallah, Allah nak suruh kita belajar tuan-puan sekalian. Ya, melihat dengan empati, melihat dengan mata hati kita. Ya, macam mana, tengok je lah macam tu kan. Orang tu kutip sampah kiri kanan ya. Dan kita nampak mana-mana sampah yang terburai kan ya. Yang dah keluar, pecah apa semua tu, macam mana kaut dengan tangan, masukkan. Yang dekat atas lori tu tuan-puan sekalian ya, dia sambut, ada sambut dapat, ada sambut tak dapat, ada sambut kena kat bahu balik apa semua. Macam bergelumang dengan sampah kita. Ya, bergelumang dengan sampah kita. Jadi bila tengok tu kan memang takkan bunyi horn, takkan cakap dengan dia. Maknanya saya cakap dengan Kak Long masa tu, tak apalah Kak Long, kalau kata 15 minit kat sini, 15 minit kita kat sini. Kalau kata setengah jam, Allah nak suruh kita tengok ni kat depan mata kita. Ya, bila tengok. Dan mereka pun memang macam nak cepat sebab nampak ada orang tunggu. Ya, kutip-kutip sampah semua. Dan masa tu terasa tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kita mungkin melihat mereka tu mengutip sampah, ya, maknanya dengan bakterianya, dengan bau apa semua. Tapi ketika mana mereka itu mendapat rezeki yang halal, ya, rezeki itu rezeki yang halal, tidak ada pun maknanya walaupun glamour tapi rasuah. Walaupun glamour tapi menyeleweng harta orang. Walaupun glamour, scammer. Kan ya? Walaupun kaya tapi menipu sana sini. Kan? Walaupun kita nampak mereka macam, yelah tak ada prestige pekerjaan tu, tapi jangan kata dulu sebab pada pandangan Allah tidak sama dengan penilaian kita. Jadi rezeki halal yang mereka dapat, ya mungkin Masya Allah, ya mungkin tak banyak dari sudut kuantitinya, tapi di sisi Allah pahalanya berlipat kali ganda. Dan banyaklah ya yang kita belajar daripada tu, ya sampai rasa macam apakah aku rasa aku tak patut buat kerja tu? Kenapa? Kerana mulia sangat ke? Ya, hebat sangat ke? Kan? Ya, popular sangat ke? Jadi demikianlah balik pada cerita tadi. Ya, Ustaz Asri tadi kata sahabat dia nak menghilangkan rasa penyakit yang datang daripada ya bila orang kagum sangat dengan kita, orang puji kita, lalu dia pergi ya membersihkan tandas-tandas, tandas masjid, tandas pejabat, ya. Biar dia buatlah kerja tu semua supaya apa? Supaya dia selalu merasakan aku boleh buat semua kerja.
Ya maknanya aku ni taraf-taraf tu je lah. Maknanya aku ni tak ada hal pun. Ya bukan orang yang macam sampai tak boleh buat kerja. Ya, orang yang mesti duduk kat atas dia tak. Itu sebagai satu latihan tuan-puan sekalian untuk menjaga diri. Sebab itu ya tuan-puan sekalian, apa kepentingannya? Kepentingannya ialah supaya kita tidak lupa daratan. Sebab kemasyhuran, pangkat, jawatan, harta, bahkan kemasyhuran tu sangat mudah untuk menjadi peluang. Ya, pintu masuk kepada banyaknya harta, banyaknya peluang, tingginya pangkat, banyaknya jawatan yang akan diberi. Semua itu tuan-puan sekalian, kalau kita tidak berhati-hati, Masya Allah, kita akan lupa bahawa kita sebenarnya ada tugas dan peranan di atas muka dunia ini. Apa dia? Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk benar-benar, ya, benar-benar tahqiq, benar-benar menjadi hamba Allah, benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tengok dalam huraian dalam huraian kitab yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, tuan-puan sekalian, sebagai contohnya, apa yang disebut dalam kitab ini, sembunyikanlah kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama kemasyhuran dikhawatiri tidak sempurna keikhlasan itu. Jangan pedulikan perkara dunia yang fana. Apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi bukan kerana Allah. Apa yang manusia buat di muka bumi yang bukan kerana Allah tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah pun. Walaupun kita lihat macam wow, hebatnya, kesan begitu begini, tetapi di sisi Allah, pada hakikat yang sebenar, sesuatu yang kita buat tidak kerana Allah tidak ada faedah, tidak ada guna dan manfaatnya. Seperti mana kalau kita rujuk kepada hadis yang lain yang Nabi SAW menyebut, ad-dunya mal'unah, dunia ini semuanya dilaknat. Ya, dunia ni semuanya tak ada apa-apa pun, dunia ni semuanya rosak je. Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Ya, terkeji saja apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Kecuali apa yang di dalamnya ingatan kepada Allah. Sama ada tujuannya, sama ada panduannya, ya adalah Allah, 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 maka insya-Allah maka itu akan menjadi perkara yang bermanfaat. Kadang-kadang kita berhadapan dengan isu tuan-puan sekalian. Ustazah tak ada cakap kat siapa-siapa, bukan nak spesifik kepada mana-mana peribadi, tak. Ini adalah perjalanan hidup kita semua yang kita semua menempuh graf yang macam-macam dalam hidup. Tapi kadang-kadang kita kena belajar daripada pengalaman kita masing-masing. Ya, contoh bila seseorang itu kita kata dengan cepat. Ini macam satu komentar jugalah kepada contoh macam program-program reality program reality untuk pendakwah-pendakwah. Ustazah menyokongnya. Itu satu usaha yang baik. Kita kena ada alternatif kepada macam-macam yang boleh kita sajikan dalam media sosial, dalam media elektronik dan sebagainya. Tetapi semua tu kena diimbang tuan-puan sekalian, diimbang. Boleh kita nak masuk program reality untuk melahirkan pendakwah-pendakwah, nanti akan keluar dengan nama PU, akan keluar dengan nama imam muda, pendakwah muslimah dan sebagainya. Boleh, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah juhdun mashkur, adalah satu usaha yang sangat baik. Tapi ini pesanan kepada semua, termasuk kepada diri yang bercakap. Apa dia? Tidaklah semata-mata itu menjadi platform kita untuk menjadi pendakwah. Tidaklah semata-mata itu menjadi platform kita untuk naik ke ambang kemasyhuran dan kepopularitian. Kenapa? Sebab berbahaya. Kecuali, Allahumma illa, kecuali kita mesti kembali kepada nilai tadi. Cepat. Ya, kalau dah kebetulan dah naik, tiba-tiba jadi pemenang, jadi juara, naik juara dan sebagainya, cepat mengisi apa dia? Al-ilmu, mengisi ilmu. Cepat, bagi ada masa untuk apa? Untuk tazkiyatun nafsi. Mesti ada masa untuk apa? Tathhirul qalbi. Kalau tidak, kalau hanya hanyut pada kemasyhuran, kalau hanya larut dalam populariti dan sebagainya, dibimbangi, kita tak cukup kuat untuk menghadapi kemasyhuran tersebut. Kita tidak cukup kuat untuk menghadapi menghadap sokongan, dokongan, puji-pujian daripada orang ramai yang nanti akan dimanipulasikan oleh syaitan, dimanipulasikan oleh nafsu kita untuk apa? Menjerumuskan kita ke lembah yang hina. Perjalanan kita nampak mendaki, perjalanan kita nampak jauh, perjalanan kita nampak hebat,
tapi tidak pernah melangkah mendekatkan diri kepada Allah, sebaliknya semakin jauh daripada Allah. Allahu Akbar, ini perkara yang secara jujurnya tuan-puan sekalian kita sangat takut. Ya, Ustaz takut pada diri sendiri, takut pada anak-anak berlaku macam tu, sebab itu selalu cakap dengan anak-anak. Ya, tak apa, insya-Allah 10 tahun lagi tak tahu macam mana, 20 tahun lagi tak tahu macam mana. Sekarang taksis, isi ilmu anak-anak. Ya, tathhirul qalbi, tazkiyatun nafsi. Sambil-sambil tu boleh ya pada crowd yang munasabah dengan kita, kawan-kawan kita, ya, lingkungan kita, berdakwah dengan mereka. Tapi jangan aim pada kemasyhuran. Ya, jangan aim pada populariti. Tolong, kenapa? Ini pesanan daripada bukan daripada ulama semata-mata, tapi ini pesanan yang bersumberkan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah bacakan tuan-puan sekalian ya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud dia, wahai Aisyah, jika aku berkehendak, nescaya gunung-gunung emas akan berjalan bersama dengan aku. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali tuan-puan. Ya, tolonglah, hayatilah apa yang Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, jika aku berkehendak, nescaya gunung-gunung emas akan berjalan bersama dengan aku. Allahu Akbar. Malaikat telah datang kepadaku. Sesungguhnya jarum sarungnya sebesar Kaabah. Lalu berkata, ya, maknanya malaikat datang berkata kepada Nabi SAW, ya, sesungguhnya Tuhanmu telah mengucapkan salam kepadamu dan berkata, jika kamu ingin, kamu dapat menjadi Nabi sekaligus hamba. Atau kalau kamu ingin, kamu boleh menjadi Nabi sekaligus raja. Aku memandang Jibril, kata Nabi SAW. Aku memandang Jibril, lalu dia mengisyaratkan kepadaku agar aku rendah hati, agar aku tawaduk. Lalu aku pun berkata, aku ingin menjadi Nabi dan menjadi hamba, bukan menjadi Nabi dan menjadi raja. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, maksud dia, aku makan seperti seorang hamba makan dan aku duduk seperti seorang hamba duduk. Ya, ini nak menggambarkan bagaimana Nabi pada satu tahap yang sangat tinggi. Kekasih Allah, Rasulullah, Khalilullah. Masya Allah tuan-puan sekalian, Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan Nabi sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ya, macam-macam tawaran pada Nabi. Nak ada emas ke, nak ada permata ke, nak ada pangkat ke, segala macam Allah bagi. Ya, tapi nak menunjukkan tuan-puan sekalian, Nabi menunjukkan kepada ummah bagaimana menanam diri pada tanah kerendahan. Itu mesti menjadi asas dalam diri kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang puasaku, lalu baginda memandangku. Aku meletakkan bantal daripada kulit yang berisikan sabut. Jadi daripada bantal berisi sabut itulah aku letakkan, tapi baginda duduk di atas tanah. Sementara bantal tersebut kemudiannya kami pun duduki bersama-sama. Jadi Nabi SAW contoh teragung untuk kita semua. Walaupun pada tahap yang terlalu tinggi kedudukan Nabi SAW, tapi dalam sebuah kehidupan Nabi tunjukkan ya kesempurnaannya adalah pada kesederhanaan. Jangan meletakkan tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta setinggi-tinggi cinta, secinta-cintanya. Ketika itu semuanya akan jadi binasa tuan-puan. Baik kemasyhuran, baik pangkat, jawatan, apa semua akan membawa kepada kebinasaan kalau memang sudah bertapak dalam jiwa kita ini ya kecintaan yang sangat amat-amat kepada sesuatu yang selain Allah. Sedangkan hakikat yang disebut tadi, apa dia dalam Quran kata, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Cuba kita lihat tuan-puan sekalian bagaimana ya Nabi Musa alaihissalam dalam pembentukan pembentukan makna peribadi kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Masya-Allah. Nanti kita boleh lihat Nabi Yusuf alaihissalam, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok macam mana. Nabi Musa alaihissalam ya
kisah Nabi Musa dalam suratul Kahfi dengan Khidir, dengan Sayyidina Khidir alaihi salam. Tengok macam mana. Ketika mana ditanya kepada Nabi Musa, siapa yang paling tahu sekali, yang paling arif, yang paling pandai, Nabi Musa menjawab saya. Ya, Nabi Musa menjawab saya. Kemudian ya dimaklumkan kepada Nabi Musa alaihi salam, tidak ada seorang lagi. Ada seorang lagi laki-laki sekian-sekian ya, dia beritahukan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa ada semangat ketika itu tuan-puan sekalian. Apa dia? Ya, kalau ada orang lain lebih pandai daripada saya kena belajar dengan dia. Bermakna ketika mana Nabi Musa mengatakan saya yang lebih pandai, mungkin ketika itu Nabi Musa tak tahu yang lain-lain. Itu merupakan satu sangkaan kepada diri sendiri. Saya lah yang lebih tahu, saya yang lebih alim. Tapi bila diberitahu ada yang lain, maka bila disebut ada yang lain bukan untuk berdengki. Bila disebut ada yang lain bukan untuk bersaing semata-mata, ya, bukan untuk saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi bila kata ada yang lain, tengok Nabi Musa tunjuk apa? Dengan tawaduk yang ada dalam diri baginda, maka okey, saya boleh belajar dengan orang lain. Dan saya nak belajar dengan orang lain. Saya pencinta ilmu. Saya nak tahu apa yang saya tak tahu. Walaupun saya kena pergi cari orang tu. Dan subhanallah tuan-puan sekalian, pencarian Nabi Musa ya, untuk belajar, untuk mengenal, untuk mengetahui tentang Khidir alaihi salam, bahkan disebut dalam kitab tafsir, Nabi Musa pernah menyebut, kalau aku kena berjalan 80 tahun pun, aku insya-Allah sanggup berjalan 80 tahun demi untuk mencari siapa orang yang lebih pandai tu, siapa orang yang lebih tahu tu. Aku nak jumpa dia, aku nak belajar daripada dia. Jadi nak gambarkan tuan-puan, Masya Allah, tawaduk ini mesti ada. Jadi pakaian diri. Ya, jangan awal-awal lagi dah menyombong, jangan meninggi diri, jangan mengaku kita yang paling pandai, kita yang paling tahu, kita yang paling itu dan ini. Sebalik dalam hati kita ni, biar semua itu bukan perancangan kita, bukan aim kita, bukan target kita, ya. Sebalik target kita jelas dan benar apa dia? Iaitu menjadi seorang hamba Allah. Dan bukan juga ini bermaksud kita kena menyendiri. Oh, kalau macam tu Ustazah duduk menyendirilah dalam guni, dalam gua, biar orang tak kenal. Ya, kita kena faham maksud dia. Ini adalah persediaan untuk kita bersama-sama menghadapi macam-macam cabaran dalam masyarakat. Kita ada wazifah, kita ada tanggungjawab, ada taklif. Taklif apa? Taklif dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Taklif sebagai khalifah, memakmurkan muka bumi ini dengan syariat Allah. Mungkin nanti kita akan jadi pemimpin, kita akan jadi guru, kita akan jadi ketua masyarakat. Itu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku dalam hidup kita. Ya, jadi bukan bermaknanya uzlah seorang-seorang menyendiri jauh pada manusia, tak. Tapi penekanan terhadap hikmah ini adalah penyediaan asas yang baik dan kelangsungan iltizam kepada asas, ramuan asas tadi dalam sepanjang hidup kita, supaya kemasyhuran, supaya harta, pangkat yang ditawar, ya, semoga cabaran-cabaran duniawi, fitnah dunia yang datang kepada kita, insya-Allah dapat kita hadapi dan tempuhi dengan selamat. Itu maksud ya yang harus kita fahami. Kenapa? Kerana di sini ada juga ya penjelasan disebutkan ya dalam beberapa kitab yang Ustazah baca, ya penjelasan untuk menolak pandangan-pandangan yang mengatakan kalau macam tu kita duduk diam seorang-seorang je lah kat rumah, tak payah buat apa-apa. Maksud dia bukan macam tu. Maksudnya jelas, tidak menjadikan kemasyhuran, pangkat dan harta sebagai target kita. Ya, sebagai puncak yang kita inginkan. Dan tidak juga larut dalam keadaan itu. Ya, sebaliknya menyediakan satu persiapan yang baik, asas yang baik, ya, supaya kita tidak tenggelam ya dalam lautan nafsu kita sendiri yang datang dalam banyak bentuk, ya, harta, jawatan dan sebagainya. Baik. Diberikan satu contoh ya tuan-puan sekalian. Bila sebut tentang tiga perkara tadi, al-ilmu, tazkiyatun nafsi dengan tathhirul qalbi min mahabbatil aghyar, ya, tiga perkara tadi. Inilah satu gambaran untuk kita semua ya di tengah-tengah masyarakat. Ya, tuan-puan mungkin tengah masyarakat sebagai businessman, sebagai guru, ya, sebagai malah disebut yang memberi pengaruh dalam media sosial dan sebagainya, ya. Tapi kita kena ada komitmen tuan-puan sekalian, harian secara rutin. Apa dia? Untuk refleksi diri. Sama ada kita menyediakan masa untuk belajar, mencari guru, ya, untuk menambah ilmu, ataupun kita menyediakan masa ya untuk membersihkan hati dengan amalan-amalan ya yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagai contohnya tuan-puan sekalian, satu analogi ya. Apakah di tengah-tengah contoh macam ni, kita nak kira keuntungan bisnes kita.
Ya, kita nak kira untung ni. Berapa banyak jual telekung, berapa banyak jual bunga, berapa banyaklah jual-jual apa semua ni. So nak tolak kos, nak gaji pekerja, nak ngira. Tiba-tiba datang anak-anak cucu, anak jiran ya, katalah 20 orang. Melompat sana sini, berlega keliling kelalang kita ya, dengan menangisnya, dengan ketawanya. Agak-agak boleh tak kita menghitung ketika itu? Apatah lagi kalau tak ada tools dia, tak ada alat, tak ada calculator, cuma nak congak-congak, agak-agak boleh tak tuan-tuan sekalian? Ya, jawapan dia apa? Benda tu susah, sukar. Mungkin jawapan dia salah, mungkin keliru. Ya, mungkin kita pun stres, tak dapat nak tumpu. Maksud ustazah tuan-puan sekalian, bila kita cakap pasal menghitung, perhitungan, yang nak memerlukan kepada penelitian, yang nak memerlukan kepada konsentrasi tadi, kita tak boleh buat benda tu di tengah-tengah hiruk pikuk. Di tengah-tengah hiruk pikuk pencarian dunia ni tuan-puan, di tengah hiruk pikuk, di tengah lautan pujian manusia, di tengah-tengah tu, kita mungkin tak jumpa diri kita. Jadi apa yang kita perlukan? Masya Allah, sangat perlu untuk kita bersunyi-sunyian, menjadi rutin harian kita. Ada masa kita benar-benar bersunyi-sunyian dengan Allah Azza wa Jalla. Tanya satu soalan je tuan-puan, kalaupun tak nak tanya soalan yang banyak. Cuba tanya satu soalan di tengah malam yang gelap gelita, yang orang lain tidur tuan-puan sekalian. Ya, bentang sejadah, lepas kita bersihkan diri, ambil wuduk, bentang sejadah. Kan, lepas tu kita solatlah tahajud 2 rakaat, buatlah pukul 4:30 pagi contohnya, ataupun pukul 4 pagi. Ya, kemudian kita duduk, lepas kita bagi salam, kita duduk, tanya satu soalan. Ya, dengan melihat diri kita yang kepenatan, kesibukan, ya, risau, kegalauan, lalu tanya satu soalan, sebenarnya apa yang aku cari dalam hidup ini? Cuba tanya satu soalan. Sebenarnya apa yang aku cari dalam hidup ini? Sebenarnya apa yang aku nak dalam hidup ini? Banyaknya campur tangan nafsu. Sekejap nafsu nak harta, sekejap nafsu nak pujian, sekejap nafsu nak itu, nak ini, nak pangkat, nak jawatan. Sekejap nafsu nak senang, sekejap nafsu, Masya Allah, sibuknya, penatnya kita tuan-puan, penat emosi, penat mental, penat fizikal. Lalu tanyakan di tengah-tengah keheningan malam, antara kita dengan Allah bersunyi-sunyian tuan-puan, dan tanyakan sebenarnya apa yang aku nak cari. Sebenarnya apa yang aku nak dalam hidup ini. Kalau nak lanjutkan lagi dengan soalan tuan-puan, dia tak memadai satu soalan, tanya soalan kedua. Sebenarnya aku sedang melangkah ke mana ya Allah? Apakah semakin mendekatkan diriku kepadamu, ataupun sebenarnya langkahku setiap saat semakin menjauh daripada kamu? Siapa aku ni ya Allah? Siapa aku pada pandanganmu ya Allah? Tanyakan soalan tu. Sebab kita dah biasa sangat dengan manusia di tengah keramaian, tuan-puan, ya. Semuanya macam baik saja tentang diri kita. Ustazah hebat, ustaz bagus, tuan ni memang pemimpin yang baik. Orang memuji, membodek je siang malam, pagi petang. Tapi kita patut tanyakan di tengah keheningan malam, siapa aku pada pandanganmu ya Allah? Di mana aku? Di sisimu ya Allah. Tolong tanyakan tuan-puan sekalian. Kenapa? Sebab kita perlu irfin wujudaka fi ardil khumul. Kamu jangan meninggi, kamu hamba Allah. Kalau kamu tak boleh mengajar, mendidik diri kamu macam benih yang dididik dalam kegelapan tanah, dan kamu tak boleh didik diri kamu dalam kegelapan malam, macam mana kamu nak berhadapan dengan kemasyhuran? Macam mana kamu nak berhadapan dengan pujian orang? Macam mana kamu nanti diuji dengan harta yang melimpah, dengan pangkat yang tinggi? Kita bisa jatuh tuan-puan sekalian, dan jatuhnya sangat sakit sebab kita dah mendaki terlampau tinggi, jatuh, perit, pedih. Allahu Akbar, jatuh yang teruk tuan-puan sekalian. Maka carilah kegelapan malam, simbolik kepada analogi tadi, seperti mana benih yang ditanam dalam kegelapan tanah. Tapi walaupun dalam gelap tanah, Allah Maha mengetahui dia hidup dalam tanah tu. Ya, Allah Maha mengetahui dia dapat segala ramuan kekuatan dalam tanah yang gelap itu. Orang lain tak tahu, mungkin pijak atas tanah. Orang lain tak tahu. Tapi dalam tanah yang gelap itu dia membina. Ya, benih tadi membina, akar-akar dia tumbuh, dia menyerap oksigen, dia menyimpan air, ya, dia mengambil, dia ada asimilasi dengan zat-zat dalam tanah dan sebagainya. Siapa yang tahu? Semua berlaku dalam tanah yang gelap gelita, tetapi Allah Maha mengetahui. Demikian kita mendidik diri dalam kegelapan malam. Ya, orang lain tak perlu tahu. Kita sedang mencari kekuatan daripada Allah.
Allah menyiapkan kekuatan dan mengurniakan kekuatan kepada kita. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya kamu menghidupkan malam. Penghidup malam ini, ya, dia diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan keteguhan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai ke tahap itu, sampai ke dalam itu, sedalam itu, hikmah ini dijelaskan supaya kita memahami maksud Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu sangat dalam. Bukan sebatas 2 kalimah ataupun 2 ayat, tapi ini adalah hikmah. Ada banyak makna yang tersirat di sebalik itu. Jadi tuan-puan sekalian, ini adalah peringatan kepada diri ustazah sendiri dan kepada semua yang mendengar. Itu juga merupakan pendekatan kita untuk mendidik generasi yang ada, anak-anak kita. Ya, macam kami didik anak-anak dekat Tahfiz, Suratul Hufaz, didik anak-anak kat UTM, ya, macam ustazah lah yang bekerja kat sana, atau siapa-siapalah ya, yang menjadi pelajar kita, murid kita. Ini antara perhatian besar yang kita kena sebut. Apa dia? Belajar dulu daripada bawah. Belajar dulu dengan apa ni, tanah kerendahan, tawaduk. Ya, teruslah tawaduk walaupun dah setinggi mana kejayaan yang kita capai. Terus menghargai orang lain, berterima kasih kepada orang lain, menyantuni orang lain, berbuat baik walau setinggi mana pun ya penghormatan yang kita dapat daripada manusia, sebab penghormatan daripada manusia itu belum solid lagi memberi makna kita mendapat penghormatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila nak dapat penghormatan daripada Allah, kemuliaan daripada Allah, kena kembali kepada nilai yang telah pun ditunjukkan contohnya oleh Nabi SAW, dijelaskan sama ada dalam Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustazah kira tuan-puan sekalian. Okey, contoh ya, ada satu contoh. Ini contoh yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata apa? Innani indama abda amal al-islami bin dimaji fil mujtama'i da'iyan wa'izan harakiyan amiran nahiyan wa ajiduni faja'atan qad asbahtu za'iman aw mas'ulan kabiran aw iktasabtu syuhratan bainan nas ala hina hurrah fama min raibin fi anni sa'ajnidu kulla anshatati diniyah wa imkanatil harakiyah lihimayati ma qad nalathu min syuhrah aw zi'amah aw mal. Maksud dia macam ni. Aku kalaulah aku mulakan satu kerja Islam, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, aku buat kerja Islam, aku berdakwah, aku ajak orang pada kebaikan, aku cegah kemungkaran, ya, tiba-tiba kemudian aku diberikan pangkat, jawatan, jadi pemimpin, ya, jadi amir, jadi memegang masulah di sana dan di sini. Dan tiba-tiba aku melihat aku ada effort yang bersangatan untuk mencari lebih lagi kemasyhuran. Lebih lagi masyhur, lebih lagi harta, lebih lagi jawatan, lebih lagi macam-macam, ya. Ketika itu aku akan merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada diri aku. Maknanya apa? Ketika itu apa dia buat? Lebih baiklah aku slowkan sekejap. Aku perlahankan sekejap. Ya, bukan tawakuf, bukan berhenti terus sebab itu tanggungjawab kita, tapi aku cermati balik. Aku nilai balik. Ya, apakah kerja buat yang aku lakukan ini kerana Allah ataupun sebenarnya datang daripada keseronokan yang didokong oleh kemasyhuran, ya, dapat potensi peluang harta benda, ya, dapat peluang perniagaan, dapat macam-macam peluang. Nak dicermati tuan-puan sekalian, dalam hati ini apa sebenarnya yang menjadi kehendak dia, apa niat dia. Maka kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, aku akan berhenti seketika untuk menilai, untuk bertanya apa sebenarnya, apakah dah lari daripada landasan yang sepatutnya, apakah sudah tergoda ya dengan nafsu, dengan dunia dan sebagainya. Maka inilah yang kita kembali kepada maksud tadi tuan-puan sekalian. Ya, jangan lupa bahawa di sana ada peringkat taksis pembinaan dan ramuan. Ya, kerja buat kita pada peringkat pembinaan ni kena terus kita berikan komitmen, iltizam, tak kira sampai tahap mana kita dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin pencapaiannya sangat hebat sekali, ya, bijaknya, macam-macam lah, ya, macam-macam orang cakap beauty with brain lah, macam-macam orang gelar, macam itu semua tuan-puan sekalian, ya. Tak ada apa pun, ya, apalah puja-puja, tak ada apa pun. Yang hebatnya apa dia? Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu' kerana Allah, tawadhu' kepada Allah, rafa'ahu Allah, dia akan diangkat oleh Allah.
Tapi siapa yang membangga diri, siapa yang membesar diri, maka dia akan dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan ya kita dapat sedikit panduan ya untuk bawa diri, untuk memahami proses dalam kehidupan kita ni tuan-puan sekalian. Nak mulakan macam mana, dah berada di tengah macam mana, di puncaknya macam mana. Jangan lupa bahawa kita adalah hamba Allah yang selayaknya mendapat segala puja dan puji adalah Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah tuan-puan Mar ya yang boleh Ustazah kongsikan pada malam ini. Ustazah mohon maaf salah silap ya kalau ada salah kata dan sebagainya. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ya yang kita kehendaki sebenarnya adalah islah untuk diri kita dan masyarakat. Yang memberikan kita petunjuk dan hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, tanpa syukur kepada Allah kerana kita telah belajar satu benda yang sangat, orang kata sangat penting dalam kehidupan kita. Bila Ustazah terangkan pasal 3 perkara tu kan, saya terlihat bunga kat depan saya ni. Kan bila kita tengok bunga ni, kita nampak masyhur, cantik kan. Jadi dia ada akar kat bawah tu. Apa benda yang kita kena tanam dalam diri kita tu sebelum ia tumbuh seperti bunga ni cantik. Subhanallah, memang saya dengar pun memang ya Allah takutnya banyak benda. Ya, satu, kita dah dapat ilmu. Yang kedua, kita nak aplikasikan tu. Kena minta dengan Allah sungguh-sungguh supaya Allah bagi kekuatan kepada kita. Sebab nak dapat jalan tawaduk tu, Masya Allah. Allah saja yang tahu kan dalam proses kita nak kembali balik kepada Allah satu hari nanti. Okey, Alhamdulillah, syukur sangat pada malam ni banyak saya, sahabat-sahabat semua mendapat ilmu daripada pengajian ini. InsyaAllah kita sama-sama berusaha, berusaha untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang tawaduk, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sertai kita punya yang bersama-sama dalam pengajian Talaki pada malam ini. Daripada awal pengajian sampailah sekarang yang sama-sama tu nota, saya pun baca juga nota tersebut, yang sama-sama share, komen. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat sebab ini salah satu jalan dakwah kita untuk ilmu ni sampai kepada ramai lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, pengajian kita sampai di sini sahaja untuk malam ini. Tapi sebelum berakhirnya live kita pada malam ini, insya-Allah ada dua pesanan lah, dua pesanan lah daripada pihak penganjur. Yang pertama adalah untuk sahabat-sahabat yang nak tengok nota pengajian kita pada malam ini, boleh lihat di Telegram Ustazah Nur Hafizah Musa. Boleh follow Telegram Ustazah Nur Hafizah Musa, insya-Allah. Dekat situ ada banyak pengisian yang eksklusif yang Ustazah sharekan pada kita semua. Dan yang kedua adalah insya-Allah yang sebab tadi yang pertama adalah kita nak dapat ilmu kan. Okay, sahabat-sahabat yang ingin dapatkan video rumah tangga syurgawi boleh dapatkan di link yang kami kongsikan dalam live ini. Dalam video rumah tangga syurgawi ini, insya-Allah banyak sangat manfaat yang tuan-puan boleh dengar bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan. Jadikan ia sebagai satu modul untuk kita sepanjang PKP ni. At least satu hari, satu kuliah. Sebab di dalam rumah tangga syurgawi tu banyak nasihat-nasihat yang kita boleh dapat. Dan kadang-kadang kita nak tegur ataupun muhasabah diri kita ke pasangan kita, susah kan. Tapi melalui ilmu itu, kita dapat sama-sama dapat dengan kita sendiri, dengan pasangan kita, dengan anak-anak. Dan saya yakin video ini sangat membantulah. Saya sendiri pun bersama dengan sahabat-sahabat yang lain mendengar, sama-sama belajar daripada video ini, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, kita akhiri dengan pengajian talaki kita pada malam ini dengan tasbih Farah dan suratul Asr.
kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu. Diriwayatkan berlaku di zaman Bani Israel, seorang soleh tuan-puan sekalian, Allah angkat darjatnya. Dia telah melihat segelonggok pasir pada ketika waktu kebuluran, semua orang tak makan. Dia rasakan, ya Allah, alangkah baiknya kalaulah pasir yang aku lihat ini boleh menjadi gandum, boleh aku sedekahkan, boleh aku berikan menjadi makanan kepada orang-orang yang kebuluran. Masya Allah tuan-puan sekalian, hari ini Ustazah berdiri di sini melihat pasir-pasir ini, batu-batu ini, dan berfikir, ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau batu-batu ini, pasir-pasir ini boleh menjadi bangunan yang boleh dimanfaatkan untuk mendidik generasi Qurani Rabbani. Tuan-puan, mari bersama kami menjadikan pasir-pasir batu-batan ini sebuah bangunan yang tersergam yang boleh dimanfaatkan untuk anak-anak kita terus mendapatkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jom bersama-sama kami di Manutul Hufaz. Diriwayatkan berlaku di zaman Bani Israel, seorang soleh tuan-puan sekalian, Allah angkat darjatnya. Dia telah melihat segelonggok pasir pada ketika waktu kebuluran, semua orang tak makan. Dia rasakan, ya Allah, alangkah baiknya kalaulah pasir yang aku lihat ini boleh menjadi gandum, boleh aku sedekahkan, boleh aku berikan menjadi makanan kepada orang-orang yang kebuluran. Masya Allah tuan-puan sekalian, hari ini Ustazah berdiri di sini melihat pasir-pasir ini, batu-batu ini, dan berfikir, ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau batu-batu ini, pasir-pasir ini boleh menjadi bangunan yang boleh dimanfaatkan untuk mendidik generasi Qurani Rabbani. Tuan-puan, mari bersama kami menjadikan pasir-pasir batu-batan ini sebuah bangunan yang tersergam yang boleh dimanfaatkan untuk anak-anak kita terus mendapatkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jom bersama-sama kami di Manutul Hufaz. Diriwayatkan berlaku di zaman Bani Israel. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu. Tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu. Tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada, lantaran dosa. Di situ mungkinnya
hanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang